Terima kasih Tan Sri Pengerusi Tetap. InsyaAllah, UMNO siswa juga ingin melihat Datuk Seri Najib bersama-sama kita di Perhimpunan Agung UMNO yang akan datang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMNO, sebuah perjuangan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersua kembali pada Perhimpunan Agung UMNO tahun 2022. Syukur juga saya limpahkan kepadanya atas keizinan darinya membolehkan saya berucap di pentas keramat ini. InsyaAllah. Yang berbahagia Ayahanda Tan Sri Pengerusi Tetap, yang amat berhormat Ayahanda Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia merangkap Perdana Menteri Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Maafkan saya. Sabar. Maafkan saya. Sabar. Ayahanda, Sabar. nervous sikit Ayahanda. Anu. Ni selawat sikit. Allahumma salli ala Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah awak akan balik tenang. Ha? Sabar. Anak kita kadang-kadang dia jumpa mak dah panggil pak. Dia nak marah apa? Dia tapi anak-anak kita macam tu lah. So itu kita teruk dengan penghuni 18 ni. Dia pi dia bos sana, dia bos ni. Tak apa. Hak ni yang mai kat kita ni pun kita jangan duk kata apa dah. Teruskan. Okay. Sebut nama teruskan. Terima Selamat. kasih Tan Sri. Dah selamat dah? Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Terima kasih Tan Sri. InsyaAllah. Yang berhormat, yang berbahagia Naib Presiden, yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk Zahidah Zarihan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang berbahagia ayahanda saya di negeri Selangor, Datuk Wira Megat Zulkarnain, Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, mentor saya yang berhormat Datuk Haji Rizam Ismail, Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor, dan saya tak lupa ayahanda saya di bahagian, Datuk Wira Abdul Muttalib, Ketua Bahagian UMNO Petaling Jaya. Oh, ni waris ni. Oh, ya betul Tan Sri. Baik. Dan orang yang membuka pintu perjuangan ini kepada saya tak pernah akan saya lupa. Kekanda saya, Saudara Azlan bin Haji Abu Bakar, Ketua Pemuda UMNO Petaling Jaya. Dan orang yang banyak mengajar saya, mengajar UMNO siswa erti sebenar sasiah perjuangan UMNO ini. Saudara Farhan Khairuddin, Esko Pemuda UMNO Malaysia merangkap Pengerusi Sekretariat Mahasiswa dan Pendidikan dan sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian. Ayahanda, bonda, 3 perkara yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mungkin penting untuk kita sedar dan terima dengan hati yang terbuka. Yang pertama, kekalahan UMNO dengan undi 18. Yang kedua, rejuvenasi UMNO perlu disegerakan. Dan yang ketiga, penguasaan media baru. Ayahanda, bonda, kekalahan UMNO di tangan undi 18. Parti kita ini telah dihentam dengan kekalahan pada PRU yang lepas. Saya tak nak cakap tentang retorik semata-mata. Saya tak nak kita biasakan, alah, kalah pun kita jadi kerajaan. Untuk buat penyedap hati kita saja. Tak apalah, kita bersyukur dan terima seadanya. Hari ini, saya nak sampaikan perkara yang pahit untuk kita telan, tetapi boleh menjadi penawar mustajab untuk kita semua. Di universiti ayahanda bonda, saya belajar tentang falsafah politik. Dalam subjek tersebut, digariskan ciri-ciri falsafah politik oleh Socrates. Antaranya ialah politik ini perlu bersifat preskriptif, iaitu memberi penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku. Jadi, apa masalah UMNO? Apa masalah parti kita ini, ayahanda bonda? Pertama, perang persepsi. Perkara ini dah lama berlaku. Dulu 2018 kita kalah sebab apa?
sebab persepsi. Saya masih ingat ketika itu, ayah-ayah, bonda-bonda, Yang Mulia Tengku Razali pernah sebut yang kekalahan UMNO adalah sebab persepsi waktu itu. Apa isu ketika itu? Isunya ialah kos sara hidup, GST, 1MDB dan paling teruk ialah persepsi jahat yang dibina terhadap mantan Perdana Menteri kita dan juga Presiden kita waktu itu, Datuk Seri Najib bin Abdul Razak. 2022, masalah yang sama juga kita hadapi tahun lepas. Segala tomahan musuh, tekanan, ugutan sehinggalah pendakwaan politik yang jelas zalim dijadikan alat membina persepsi kepada kita semua. Betul? Benarkah kita benar-benar bersolidariti? Nak masuk PRU 15 pula. Kita dah buat keputusan yang calon daripada UMNO Barisan Nasional, calon Perdana Menteri adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi masih ada ahli UMNO antara kita ini yang bersangsi dengan keputusan yang kita buat. Kita pula ikut rentak musuh, turut kempen satu undi untuk lawan orang sendiri. Tuan-tuan, habis. Tak habis dengan itu, kita pula dalam keadaan itu sibuk pula membina institusi dalam institusi. Ada Camp A, ada Camp B, ada Camp C. Benarkah kita benar-benar menginsafi peristiwa PRU 14 yang lepas? Kita telah gagal untuk mempertahankan pemimpin kita. Kita juga gagal untuk menjadi pendamai kepada pihak-pihak yang bertelagah. Dan yang paling penting, kita gagal untuk mempertahankan parti keramat ini daripada diserang oleh musuh-musuh kita. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Ayahanda, bonda, saya berucap ni bukan nak cari salah sesiapa. Saya mewakili UMNO Siswa nak sampaikan apa yang orang muda rasa dalam parti ini. Rimas, lemas. Saya berucap ni mengikut kajian dalam Merdeka Center sebelum PRU 15 yang lepas. 36% pengundi berumur 18 hingga 30% akan memilih Perikatan Nasional. Jauh tinggalkan UMNO di belakang hanya mendapat 14% saja pemilih dalam lingkungan usia berkenaan. Malah kalau kita kata pengundi umur 50 tahun ke atas akan pilih UMNO Barisan Nasional, dalam kajian yang sama juga mendapati 44% dalam lingkungan usia berkenaan akan memilih rakan kita yang sekarang ini, Pakatan Harapan. Ayahanda, bonda, kekanda sekalian, perkara ini menjadi satu signal yang besar untuk kita semua bahawa UMNO perlu berubah. Berubah yang betul-betul berubah dari segi imej, pendekatan dan pemikiran kita sendiri. Undi 18 ini jika tidak kita tackle dengan segera, anak-anak muda dan belia ini akan menjadi satu beban kepada kita semua untuk menghadapi pilihan raya yang mendatang. Kami UMNO Siswa percaya bahawa pengundi-pengundi muda hari ini akan memilih parti yang dilihat mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Walau bagaimanapun, kadang-kadang parti itu tak buat apa pun. Tapi kerana dilihat menyelesaikan sesuatu, maka ia menjadi persepsi dan kepercayaan kepada rakyat. Orang muda juga pentingkan ketelusan dan keterbukaan. Maka undi Perikatan Nasional bukanlah kerana mereka ni lebih bagus daripada kita, betul? Mereka tak lebih bagus daripada kita. Bila saya tanya kawan-kawan saya di universiti, mengapa ada yang memilih Perikatan Nasional? Mereka kata lebih baik memilih PN daripada pilih UMNO dan Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah cuba dan mereka tak pernah nampak kesalahan mereka.
Yalah, barang baru beli kat Shopee, kita tengok kotak cantik, sempurna, okey lah tu, betul? Dulu dok jaja naratif cukuplah sekali sampai jadi lagu UMNO Siswa kami kerjakan. Masa tu tak kawan lagi lah dengan PH, ayanda. Orang muda tak mahu ditipu lagi katanya, tetapi orang muda juga masih belum menerima UMNO yang dipersepsikan kuat, rasuah dan macam-macam lagi. Jadi mereka pangkahlah Perikatan Nasional yang dirasakan tak buat jahat sangat. Walaupun hakikatnya mereka ini musang berbulu ayam lagi raja politik wang. Siap, video duet pun boleh terbang. Betul? Ayanda, bonda, kita perlu mempercepatkan rejuvenasi parti kita ini. Kami dalam UMNO Siswa percaya bahawa rejuvenasi UMNO perlu disegerakan. Perkara ini perlu menjadi agenda utama dalam parti mendepani senario politik 5 tahun yang mendatang. Orang-orang muda dalam parti perlu menjadi working missionary kepada parti, khususnya dalam menarik minat pengundi-pengundi muda di luar sana. Beban untuk melatih kader-kader serta menarik pengundi-pengundi muda ini tak boleh letakkan di bawah bahu seseorang sahaja, ayahanda Presiden. Kita tak boleh letak dekat seseorang saja. Malah sayap pemuda puteri perlu juga menjadi barisan hadapan dalam menghadapi perkara ini. Menyedari akan pentingnya memberikan pendidikan politik, maka kami di UMNO Siswa mencadangkan pendidikan politik kepada semua remaja bermula dari usia 15 tahun digerakkan segera. Dan di peringkat UMNO Siswa, kami telah mula merencana. Kita tidak mahu minggu depan nak pilihan raya, barulah kita nak laksanakan pendidikan politik kepada mereka. Saya percaya ibu-ibu ayah-ayah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Adik-adik kita yang sekarang berada di sekolah menengah perlu diberi pendedahan politik yang secukupnya bagi menyediakan mereka untuk menjadi pemilih yang bijak. Untuk mencapai hasrat ini, UMNO Siswa bersedia melaksanakan program-program di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara. InsyaAllah dengan dukungan dan dorongan daripada pemuda-pemuda bahagian di setiap bahagian semua sekolah di seluruh pelosok negara akan kita cuba jelajahi sama ada di bandar maupun di luar bandar. Kita tak mahu lagi prospek pengundi muda ini memilih parti yang hanya berpandukan bacaan dan tontonan di media sosial saja. Kita juga perlu pergiatkan semula sekolah politik UMNO yang sekian lama sudah senyap. Kita perlu jelajahi semula seluruh negara untuk memprojeksi kader-kader baharu yang akan membantu parti ini dalam masa jangka 5 tahun mendatang. Saya percaya sekiranya masalah-masalah ini dapat ditangani oleh UMNO, insya-Allah belia dan orang muda akan memilih UMNO untuk memimpin negara kita. Saya cabar parti ini, saya cabar UMNO dan kepimpinan dalam ruang PRN yang akan datang, beri peluang. Letak seorang calon berumur 30 tahun yang mempunyai kredibiliti, idealisme dan ketokohan serta yang paling penting ialah untuk memiliki populariti di media sosial. Kita ada aset-aset ini, ayahanda bonda. Jangan disimpan dalam peti sejuk. Akhirnya talent yang kita miliki tak sempat berpencak, sudah mati kesejukan. Yang ketiga, ayahanda bonda sekalian, bila kita selak semula keputusan PRU 15 yang lepas, prestasi kita merupakan prestasi terburuk sejak parti ini diasaskan. UMNO Barisan Nasional cuma memperolehi 30 kerusi parlimen, menyebabkan kita diibaratkan oleh sesetengah penganalisis sebagai the sick man of Malaysia. Hal ini demikian kerana sebelum PRU 15 kita mengetuai kerajaan. Kita jugalah yang menentukan tarikh pembubaran. Namun demikian, UMNO selepas saja pembubaran dilihat tidak bersedia. Kita gagal untuk menyatukan jentera-jentera parti kita di luar sana.
di semua peringkat, tidak kira di cawangan dan juga di bahagian. Kita tidak senada dalam menegani perspektif ataupun persepsi buruk yang dilontarkan kepada beberapa pemimpin kita sendiri. Terutama sekali serangan terhadap bapa presiden kita sendiri. Betul? Apa yang berlaku? Mengapa kita seperti hilang arah selepas saja pembubaran? Kita dilihat tercungap-cungap membina naratif dalam media baru. Musuh berjaya menggunakan media-media baru sebagai platform membina persepsi awam yang memihak kepada mereka dan mereka berjaya. Malah terdapat juga laporan di Utusan Malaysia bertarikh 18 November 2022 menyatakan bahawa Perikatan Nasional membayar sehingga RM50,000 untuk seorang pepengaruh di media sosial. Pepengaruh ni influencer. Kalau tak percaya boleh cek Utusan Malaysia 18 November 2022. Itu baru seorang. Besar untungnya. Bak kata filem P. Ramlee, jual orang lagi untung lah. Punya banyak, sampaikan cadangan di tontonan saya, FYP, TikTok saya penuh dengan lagu Pertahankan Kepimpinan Ulama. Saya yakin ada juga yang dalam dewan ini menggunakan konten yang sama, betul? Benar. Ada yang menyatakan bahawa para pempengaruh dan selebriti itu telah diupah oleh Perikatan Nasional. Tetapi itulah yang menjadi masalah kita sekarang. Kita kurang berminat untuk melabur dalam media-media baru ini. Kita masih bermain dengan ruang lingkup pengundi putih yang kita banggakan. Soalnya, seputih mana pengundi-pengundi itu? Media baru bukan saja untuk medan kita berkempen pilihan raya, tetapi ianya juga dapat digunakan sebagai medium edukasi UMNO Barisan Nasional, terutamanya kepada golongan remaja dan belia. Pendirian kami mahasiswa mudah saja. Kami membawa suara dan pandangan orang muda. Hari ini orang muda bermain data dan sains, bukan lagi dengan retorik bangsa dan agama. Kita juga tidak mahu bangsa dan agama kita ini ditunggang oleh elit politik yang rakus akan kuasa. Yang kita perlukan adalah menunggang demokrasi untuk membangunkan agama, bangsa dan tanah air kita. UMNO perlu bersifat kritis dalam menyuarakan keluhan rakyat. Isu-isu yang membabitkan agama dan bangsa perlu diselesaikan dengan kadar segera agar pihak pembangkang tidak mempunyai modal politik untuk mereka. Namun, dalam masa yang sama, UMNO juga perlu juara dalam isu ekonomi, isu sosial dan lain-lain lagi. Ahli-ahli UMNO di peringkat cawangan hingga ke peringkat bahagian perlu mahir dalam penerangan tentang sosioekonomi. Baik wanita, baik pemuda dan puteri perlu bersifat lebih profesional dalam menerangkan hala tuju UMNO yang mendatang. Bercakap tentang profesional, saya juga merasakan bahawa UMNO khususnya pergerakan pemuda dan puteri perlu menarik lebih ramai golongan profesional dan cerdik pandai untuk menjadi ahli dan penggerak UMNO. Perkara ini paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Betapa untungnya UMNO ini kalau didukung oleh mereka yang berlatar belakangkan profesor, insinyur, peguam, doktor dan lain-lain lagi. Kerana apa? Kerana golongan profesional ini mampu menjadi jurucakap kepada UMNO berkaitan bidang-bidang yang diceburi. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, yang berlalu kita biarlah berlalu. Alhamdulillah atas kebijaksanaan para pemimpin kita, kita berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan dan menjawat jawatan-jawatan penting dalam kabinet. Jangan dijadikan kedudukan kita ini dalam kerajaan ini sebagai satu keadaan yang selesa. Sebagai anak anda dalam medan perjuangan ini, kami cukup terkesan dengan pertelingkahan yang berlaku. Cukuplah, cukuplah. Dengar dan hayatilah baik-baik lagu ini. Andainya ada di antara kita nanti, berubah hala serta memukiri janji,
jangan ada benci. Suka dan duka dilalui, jadikan kenangan di sudut hati. Andainya cita-cita tidak kesampaian, ikatan murni terputus di pertengahan, jangan dikesalkan. Jangan lantaran kegagalan kita berdendam, saling bermusuhan. Ungkit mengungkiti, sakit menyakiti, memusnahkan diri. Kita harus tabah dan bersedia, Nenek seronok. cekal hadapi kemungkinan yang tiba. Kadangkala yang berlaku di luar kemahuan kau dan aku. Okey, besok hari Senin mai jumpa saya, kita sign agreement. Buat recording. InsyaAllah Tan Sri. Boleh. Lagu. Tapi kena buat lagu Di Manakah Ku Cari Ganti. InsyaAllah. Teruskan anak. Ayahanda, bonda, oleh itu kita harus terus fokus ke depan. Amanah yang diberikan kepada kita merupakan satu ujian buat parti ini. Dalam penggal ini, kita perlu membuktikan bahawa UMNO layak dan mampu membantu negara walau hanya dengan beberapa bilangan kerusi sahaja. Ini kerana kekuatan UMNO adalah kerana pengalaman yang kita ada. Bertahun-tahun lamanya kita menjadi kerajaan. Kita tidak pernah meninggalkan rakyat di belakang kita. Arus kemajuan kita bahawa dapat dirasai oleh semua rakyat jelata seluruhnya. Bersatulah, bergandeng bahu, berpimpin tanganlah kita semua dalam membantu rakyat di luar sana. Usah dihirau suara bisikan untuk memecah belahkan kita di dalam dan juga di luar parti. Ingat, tugas getir kita sebagai kerajaan adalah untuk membantu rakyat. Bantu dan tolonglah rakyat di luar sana. Jangan berikan alasan yang tidak masuk akal. Jangan menjadi dangkal dalam menyelesaikan permasalahan nasional. Bak kata pepatah, ayam berinduk sirih berjunjung. Sematkanlah dalam hati, biar panas mentari, biar hujan membasahi bumi, UMNO akan tetap setia berhikmat untuk rakyat di dulu, kini dan selamanya. Ayo ibu ayah semua, ayo kekanda semua, kita bangkit. Kita bersama-sama menuju kepada masa depan. Yang berlalu biarkan berlalu. Masa hadapan kini menghampiri kita. Kita jalan terus. Jalan. Bangun, mari Jalan. batang pada mereka. Jalan. Hidup. Hidup. Dengan ini saya mewakili UMNO Siswa menyokong usul dasar Presiden. Sekian, terima kasih. Terima kasih nak.